Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zaliza. Saya akan menerangkan berkaitan dengan tajuk 1, tujuan perniagaan. Okey, dan kita merujuk kepada subjek perniagaan tingkatan 4. Dan bab yang akan saya terangkan ialah bab 2, trend semasa dalam perniagaan. Standard kandungan untuk tajuk ini ialah tajuk 1.2, trend semasa dalam perniagaan, dan standard pembelajarannya pula ialah 1.2.4, menganalisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Okey, merujuk subtopik 2.3 iaitu analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Ada dua faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan faktor dalaman. Faktor dalaman ialah faktor-faktor yang dimiliki oleh syarikat yang boleh memberi kekuatan dan kelemahan kepada sesebuah organisasi. Faktor dalaman ialah faktor yang berada dalam organisasi kita dan kita boleh mengawal faktor tersebut. Terdapat 7 jenis faktor dalaman yang diterangkan dalam buku teks perniagaan tingkatan 4. Faktor dalaman yang pertama ialah gaya pengurusan. Gaya pengurusan pula terdiri daripada 5 jenis gaya pengurusan, iaitu gaya pengurusan laissez-faire, gaya pengurusan sokongan, gaya pengurusan sederhana, gaya pengurusan autokratik dan gaya pengurusan demokratik. Okey, manakala faktor dalaman yang lain-lainnya pula ialah sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, kewangan, teknologi maklumat dan juga penyelidikan dan pembangunan. Kita teruskan dengan penerangan yang lebih mendalam berkaitan dengan faktor dalaman, iaitu kita tengok gaya pengurusan. Okey, apakah maksud gaya pengurusan? Gaya pengurusan ini merujuk kepada teknik mengurus sesebuah perniagaan yang akan memacu pertumbuhan perniagaan. Okey, gaya pengurusan memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran yang kondusif dan produktif. Saya akan terangkan dengan lebih jelas berkaitan dengan jenis-jenis gaya pengurusan. Okey, kita lihat gaya pengurusan yang pertama, iaitu gaya pengurusan laissez-faire. Gaya pengurusan laissez-faire ini ialah gaya pengurusan yang menunjukkan majikan terlalu memberi ruang atau kebebasan kepada pekerja, dan ini menyebabkan pekerja tersebut suka dikawal, dan ini juga akan menyebabkan organisasi ataupun perniagaan kita gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Gaya pengurusan kedua pula ialah gaya pengurusan sokongan. Gaya pengurusan jenis ini menunjukkan tahap perhubungan yang baik telah terjalin antara majikan dengan pekerja. Walau bagaimanapun, masih wujud risiko kegagalan dalam tindakan daripada majikan bagi mempengaruhi pekerja untuk berusaha membantu perniagaan mencapai matlamat mereka. Okey, gaya pengurusan yang ketiga ialah gaya pengurusan sederhana. Okey, melalui gaya pengurusan ini, ia menunjukkan tindakan majikan yang bijak dalam menjaga hubungan dengan pekerja. Dan tindakan tersebut diambil untuk memberi motivasi kepada pekerja agar berusaha mencapai matlamat perniagaan. Okey, seterusnya ialah gaya pengurusan autokratik. Gaya pengurusan jenis ini menunjukkan majikan yang tegas dalam mencapai matlamat perniagaan. Dan gaya pengurusan jenis ini menunjukkan perasaan ketidakpuasan hati dalam kalangan pekerja, kerana majikan lebih mengutamakan matlamat perniagaan tanpa mengambil peduli tentang kebajikan pekerja. Dan kita tengok pula gaya pengurusan yang terakhir, iaitu gaya pengurusan demokratik.
Okey, gaya pengurusan demokratik menunjukkan tindakan majikan mengamalkan toleransi dalam menjalin hubungan yang baik dengan pekerja. Okey, gaya pengurusan jenis ini berupaya mempengaruhi pekerja untuk terus berusaha bagi mencapai matlamat perniagaan. Kita lihat pula kelebihan sumber manusia dalaman. Okey, kelebihan sumber manusia dalaman yang pertama ialah ia dapat memotivasikan pekerja kerana pekerja ada peluang untuk kenaikan pangkat. Yang kedua, pekerja akan lebih memahami budaya organisasi kerana mereka telah lama berada dalam organisasi. Dan yang ketiga, maklumat dan prestasi pekerja telah diketahui oleh majikan. Okey, seterusnya kita tengok pula tentang kekurangan sumber manusia dalaman. Okey, yang pertama, organisasi perniagaan kita tak memperoleh idea baharu daripada pekerja. Okey, sebab pekerja yang kita ambil adalah pekerja yang sudah berada dalam organisasi kita. Okey, yang kedua, kekosongan jawatan akan berlaku jika pekerja tersebut dinaikkan pangkat. Dan yang ketiga, pekerja yang telah berkhidmat lama akan mempunyai pengetahuan stereotip. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah sumber manusia luaran. Okey, seperti yang terangkan tadi, kita ada dua jenis sumber manusia, iaitu sumber dalaman dan juga sumber luaran. Dan sekarang kita akan lihat apakah sumber manusia luaran. Sumber manusia luaran merujuk kepada pengambilan pekerja dari luar organisasi, dan penggunaan sumber luaran memerlukan proses yang lebih rumit dan melibatkan kos-kos tertentu seperti kos iklan. Antara kelebihan sumber manusia luaran ialah yang pertama, pekerja baharu akan membawa idea baharu. Yang kedua, pekerja baharu mempunyai kemahiran baharu dan terkini. Dan yang ketiga, pekerja baharu akan mempunyai semangat yang tinggi untuk menjalankan tugas. Okey, seterusnya kekurangan sumber manusia luaran ialah yang pertama, pekerja perlu diberikan program induksi untuk menyesuaikan diri dengan tempat kerja baharu. Yang kedua, pekerja baharu memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja organisasi. Dan yang ketiga, organisasi perlu membelanjakan kos yang lebih tinggi untuk mengambil pekerja baharu. Okey, seterusnya kita lihat pula penerangan faktor dalaman yang ketiga, iaitu berkaitan dengan pemasaran. Pemasaran merujuk kepada satu sistem aktiviti sesebuah perniagaan yang dibentuk dalam merancang dan melaksana strategi produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran barang atau perkhidmatan. Objektif utama pemasaran ialah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, di sini adalah jadual campuran pemasaran. Terdapat 4 elemen campuran pemasaran, iaitu produk, pengedaran, promosi dan juga harga. Untuk produk, kita melihat kepada kualiti produk, reka bentuk produk, gaya dan jenama produk, dan juga berkaitan dengan pembungkusan, saiz produk dan juga jaminan produk. Bagi pengedaran, kita lebihkan kepada cara agihan sesuatu produk melalui saluran pengedaran, kawasan pengedaran, pengangkutan dan juga lokasi syarikat. Untuk promosi, ia lebih kepada kaedah pengiklanan yang digunakan, aktiviti promosi dan juga program publicity. Manakala harga pula adalah berkaitan dengan harga yang ditetapkan dan juga kadar diskaun, kemudian berkaitan juga dengan tempoh bayaran jualan kredit ataupun kemudahan kredit yang diberi. Okey, bagi pengeluaran, iaitu faktor dalaman yang keempat ialah melibatkan proses menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang tidak terhad. Dan pengeluaran ni melibatkan proses mengubah input kepada output, okey, melalui aktiviti tambah nilai. Faktor dalaman yang kelima ialah kewangan.
Faktor kewangan dan perakaunan sebenarnya merujuk kepada struktur kewangan perniagaan. Faktor kewangan dan perniagaan dalam perniagaan ini bergantung kepada kaedah perniagaan dalam menjalankan urus niaga dan sistem kewangan yang diamalkan dalam perniagaan. Dan faktor kewangan juga berkaitan tentang sumber pendapatan serta peluang-peluang pelaburan perniagaan. Teknologi maklumat, faktor dalaman yang keenam menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam mengubah cara komunikasi dan hubungan antara peniaga dengan pembekal, pelabur dan juga pelanggan. Melalui penggunaan teknologi maklumat, maklumat lebih mudah diperoleh dan disampaikan melalui internet. Ia juga membolehkan proses pencapaian, penghantaran dan penyimpanan maklumat menjadi lebih teratur. Keputusan dalam perniagaan juga mudah dibuat dan menjimatkan masa. Ia juga membantu perniagaan menjadikan pasaran perniagaan lebih meluas. Penyelidikan dan pembangunan merupakan satu faktor dalaman yang sangat penting dalam sesebuah organisasi perniagaan kerana ia adalah sebuah program yang dijalankan bagi meningkatkan pengetahuan dan hasil sedia ada kepada pembangunan dan penciptaan produk baharu yang lebih bermanfaat. Penyelidikan dan pembangunan ini merupakan aktiviti kreatif dan inovatif yang dijalankan oleh perniagaan. Bagi memastikan barang yang dikeluarkan mampu mendapat tempat dalam pasaran, dan ia juga penting untuk meningkatkan kualiti barang atau perkhidmatan. Kerana melalui peningkatan kualiti barang atau perkhidmatan, ia mampu memenuhi citarasa dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Seterusnya kita lihat pula faktor luaran yang mempengaruhi perubahan persekitaran perniagaan, iaitu faktor luaran ini lebih kepada faktor-faktor yang memberi peluang dan ancaman kepada sesebuah syarikat. Faktor luaran adalah faktor yang berada di luar organisasi dan lazimnya faktor luaran ini kita tidak boleh mengawal faktor tersebut. Kita lihat faktor luaran yang pertama, iaitu politik. Keputusan dalam sesebuah perniagaan turut dipengaruhi oleh perkembangan politik, di mana setiap dasar yang ditetapkan oleh sesebuah kerajaan mempengaruhi persekitaran perniagaan. Sebagai contohnya, cukai barang dan perkhidmatan GST pada kadar 6% telah diperkenalkan pada 1 April 2015. Antara kesan GST kepada peniaga ialah mereka perlu mengeluarkan modal bagi membeli perisian kewangan berkaitan GST. Kemudian faktor luaran yang kedua ialah ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi kuasa beli dan gaya perbelanjaan pengguna. Pendapatan meningkat bermaksud kuasa beli pengguna pun meningkat. Apabila keadaan sesuatu ekonomi itu baik, maka prestasi perniagaan juga menjadi semakin baik. Contohnya pada tahun 2015, Malaysia sekali lagi telah dilanda kemelesetan ekonomi. Pelbagai industri seperti perhotelan dan automobil turut terjejas kerana pengguna hanya berbelanja untuk keperluan sahaja. Sosial budaya. Sosial budaya adalah faktor luaran yang ketiga yang merujuk kepada cara hidup yang diamalkan oleh pelanggan yang mempengaruhi permintaan terhadap barang dan juga perkhidmatan. Di mana sikap pengguna terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan sentiasa berubah mengikut masa. Sebagai contohnya, pandangan terhadap gaya hidup sihat telah berubah menjadi sesuatu yang penting untuk semua pada masa kini berbanding dengan 10 tahun yang lalu, dan kesannya perniagaan barang dan perkhidmatan berasaskan kesihatan telah berkembang pesat. Pusat kecergasan dan produk-produk kesihatan mengalami pertumbuhan yang positif. Teknologi. Teknologi adalah faktor luaran yang keempat. Ia berkaitan dengan perubahan dalam teknologi yang boleh mewujudkan peluang dalam pasaran baharu yang lebih banyak kepada usahawan.
Perkembangan teknologi membolehkan barang dan perkhidmatan baharu ditawarkan kepada pengguna. Okey, contohnya perkhidmatan perbankan sudah mengalami perubahan teknologi dan pengguna kini boleh menggunakan perkhidmatan perbankan 24 jam tanpa mengira lokasi mereka berada. Faktor luaran yang kelima ialah ekologi. Ekologi melibatkan isu alam sekitar yang memberi kesan kepada perniagaan. Ekologi juga melibatkan beberapa perkara seperti sumber bahan mentah, sumber tenaga, kadar pencemaran serta campur tangan kerajaan dalam pengurusan sumber semula jadi. Okey, contohnya teknologi solar lebih mesra alam dan bersih. Teknologi ini lebih murah berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Okey, faktor luaran yang terakhir ialah undang-undang. Setiap organisasi perniagaan memerlukan peraturan dan undang-undang untuk melindungi semua pihak termasuk masyarakat dan alam sekitar. Undang-undang juga dapat mewujudkan persaingan yang sihat dan melindungi pengguna daripada penyelewengan peniaga yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contohnya, undang-undang yang boleh melindungi pengguna ialah Akta Perihal Dagangan 1972. Akta ini melindungi pengguna dalam aspek mendapat maklumat barang dan kepenggunaan yang benar melalui penerangan yang benar dan maklumat yang mencukupi. Seterusnya, kesimpulan. Okey, di sini saya simpulkan 3 berkaitan dengan tajuk analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan, iaitu yang pertama, faktor yang membawa perubahan persekitaran perniagaan ini terbahagi kepada 2, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Perubahan yang berlaku di persekitaran dunia perniagaan sama ada kecil ataupun besar sangat memberi kesan kepada sesebuah perniagaan. Dan sebagai usahawan, kita perlu sentiasa peka terhadap perubahan yang berlaku di luar kerana perubahan itu boleh memberi kesan yang besar kepada perniagaan kita. Okay. Sekian, terima kasih untuk sesi kali ini.